sesi pada malam ini sebagai refresher. Tapi kepada yang pertama kali dengar, kira benda ni adalah training lah. Okay? So semenjak kita launch pembiasaan aman pada November 2020 tahun lepas, sepanjang 9-10 bulan ni dah lebih daripada, dah hampir 3,700 orang dah jadi komuniti pembiasaan aman. So skrin yang anda nampak pada malam ini ada QR code tu, boleh scan QR code tu. Apa QR code tu buat adalah dia akan bawa anda ke satu laman web, dia kasih slide summary pasal apa tu pembiasaan aman. So boleh simpan slide tu untuk peringatan diri sendiri di kemudian hari, ataupun nak guna slide tu katakanlah tuan-tuan dan puan-puan semua rasa pembiasaan ini baik-baik, bagus untuk diri sendiri dan rasanya bagus untuk orang lain, bolehlah sekiranya kalau nak dipromote ataupun nak refer kepada orang lain. Okay, so dah scan ke? Saya boleh pindah? Alright, so first of all, pertama sekali saya nak cerita sikit pasal apa upgrade yang kita buat kat pembiasaan aman ni untuk agent referral fee upgrade. Di mana kalau rasanya semua sedia maklum kot, pembiasaan aman ni bukanlah agensi produk. Dia bukanlah yang selalu kita promote. Dia tak ada commission, dia tak ada TPC. So bila tak ada TPC, tak ada commission, bila cancel tak ada ROC, tak effect apa-apa pun. Dia macam online product yang dia stand on its own. Tapi oleh kerana kita nak menggunakan jasa baik, kalau ejen Prudential ni dia nak tolong promote ataupun refer pembiasaan aman kepada diri sendiri ataupun saudara mara, rakan terdekat, mahupun klien-klien ataupun bakal klien, kita akan kasih referral fee dulunya sebanyak RM5 saja satu referral. Sekarang kita dah upgrade 3 kali ganda kepada RM15. Immediately take effect masa 2 Julai hari itu. So selain pada itu, masa Julai hari itu kita ada launch beberapa campaign, agensi campaign, di mana nombor 3 dengan nombor 4 ni saya tak nak cerita banyak lah pasal benda ni involve monetary punya reward. Bila Cik Azwan tadi cerita pasal reward 32,000, 40,000, segan nak cerita pasal nombor 3, nombor 4 ni sebab RM50 dengan RM1,500 je. Tapi apa yang saya nak highlight dekat sini pasal kontes pembiasaan aman daripada Julai dan habis pada bulan ini 30 September adalah Aman Fast and Furious. Reward dia adalah dinner bersama Wan Saiful Rizal. Seat dia hanya ada 15 seat saja, so dia eksklusif. Requirement dia sangat senang, adalah sesiapa saja yang tolong refer pembiasaan aman kepada 15 orang, so 15 referral case yang terpantas akan dapat satu seat untuk dinner bersama Wan Saiful Rizal. So mungkin leader-leader contohnya Abang Mi semua kan dah biasa bertemu dengan Cik Wan Saiful ni, selalu duduk bersama, dah tak ada apalah kot. Tapi untuk orang-orang lain mungkin ejen-ejen yang tak biasa jumpa Wan Saiful, kalau jumpa pun tak pentas, tak pun jumpa bila dia nak beransur salam begitu saja, tak pernah duduk betul-betul. Kalau nak ambil peluang, inilah masanya untuk nak ada sesi ramah mesra eksklusif, puan-tuan nak tanya pasal personal punya benda ke, ataupun nak kasih cadangan produk ke, nak penambahbaikan operation ke, tentu memang 15 orang Wan Saiful Rizal untuk 15 orang ni sahaja. Okey. So dah nak tunjuk sikit setakat ni sehingga 5 September hari Ahad hari tu baru sahaja 6 orang yang dah claim 15 seat untuk dinner ni. So ada lagi 9 seat up for grab. Sebenarnya daripada Ahad sampai hari ni dah 2 lagi seat kena taken. So sebenarnya ada 7 lah, berbaki 21 hari lagi. Okay, so setakat ni untuk daripada Central ada Zaidi Muhammad Yunus, dan benda yang saya sedikit nak berkongsi kat sini, kebanyakan orang ni yang dia review pembiasaan aman banyak-banyak ni, dia tak adalah sangat nak kejar kontes yang monetary tu, yang RM2 tu, dia just nak dinner dengan Wan Saiful Rizal je. Contohnya Cikgu Badariah Ahmad ni, dari agensi daripada Noden, dia nak slot dinner ni, dia buat 18 referral cases tu dalam masa seminggu je. Dan Muhammad Zaidi ni, bukan Muhammad Zaidi, lagi seorang baru berjaya, nama dia siapa dah lupa.
Hafiz daripada Northern juga, dia buat 15 referral cases dalam masa 1 hari just kerana nak session dengan Wan Saiful Rizal ni. So basically Perubatan Aman ni kalau nak refer dia sangat mudah sebab dia sangat bermakna dan sangat affordable. So yang lain ni saya tak nak cerita, straight away saya nak pergi kepada yang ini. So tujuan saya berkongsi mengenai Perubatan Aman pada malam ini bukanlah untuk minta tuan-tuan dan puan-puan tolong memasarkan Perubatan Aman kepada orang lain. So basically adalah apa saya nak lobby pada malam ini adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan sendiri ambil Perubatan Aman ni. So apa manfaat dia nanti kita cerita sedikit, cuma kat sini saya nak bagi tahu di mana untuk subgroup Kajang pada malam ini kalau berminat boleh subscribe Perubatan Aman, kita kasih diskaun 25% off daripada subscription RM120, kita buang RM30 jadi RM90. Dan RM90 ni semua masuk ke dalam akaun bersama masing-masing. Kira macam ISA, PUA, so kalau surrender ke apa dapat baliklah RM90 ni. Ataupun baki daripada akaun bersama tu. So macam mana nak subscribe adalah bila kita download Perubatan Aman dan kita start nak langgan Perubatan Aman, jangan lupa klik dekat sebelah kiri skrin tu ada kod promosi, klik kod promosi itu, dia akan suruh masukkan promotion code. Promotion code dia adalah SAR space KJG, SAR Kajang. So ada 30 slot sahaja dan dia akan berakhir pada hari Sabtu ni. So kalau lepas hari Sabtu, nak join Perubatan Aman kena bayar full price lah RM120, ataupun kalau dah full 30 slot tu kena bayar full price RM120. So sekadar itu saja untuk promo kod promo Perubatan Aman kepada subgroup Kajang. Okay, now kita pergi pasal Perubatan Aman pula. Kenapa kita memperkenalkan Perubatan Aman? Macam mana boleh terhasilnya Perubatan Aman? So bila berlakunya kematian, selalunya yang kita selalu dengar ataupun selalu yang berlaku pergaduhan ni adalah mengenai perancangan Harta Pusaka Islam, di mana dia ada 5 turutan hak. Hak pertama adalah hak pengurusan jenazah, betul tak? Hak kedua adalah hak pemiutang. Hak ketiga hak harta sepencarian huruf di Malaysia, hak melaksanakan wasiat, dan akhir sekali barulah hak para waris untuk dibahagikan secara faraid. Di sinilah selalunya masuknya kita dengan Perubatan Warisan Plus, masuk Perubatan Anugerah Plus, Perubatan Aspirasi, di mana hibah takaful ni dia akan waive semua hak nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2 ni straight away, pampasan tu diberi kepada beneficiary. Tetapi walau bagaimanapun faraid ke hibah takaful ke, tetap yang nombor 1 yang harus diuruskan adalah pengurusan jenazah tersebut. Betul tak? Okay. Ada hadis Nabi yang berbunyi asrimu bil jenazah, yang terjemahannya bermaksud bersegeralah kamu ke atas jenazah atas urusan kendaliannya. Di sini ada 2 benda yang penting untuk kita take note adalah 1, keperluan untuk bersegera, dan nombor 2 adalah untuk diuruskan sebaik-baik mungkin. So soalannya adalah sudahkah kita bersedia untuk diri kita sendiri diuruskan oleh orang lain bila sampai waktunya kita na'udzubillah min zalik meninggal dunia, sebab kita semua adalah bakal jenazah dan mati itu pasti, dan bersediakah kita untuk menguruskan jenazah orang yang kita sayang bila berlakunya kematian tersebut. Okay, kat sini so saya 6 benda yang saya nak kita muhasabah diri ataupun fikir-fikirkan balik mengenai realiti pada masa kini adalah nombor 1, cukup tak ilmu kita? Tahu tak kita macam mana proses nak menguruskan jenazah ataupun jenazah ataupun mayat orang yang kita sayang ni di Malaysia? Tahu tak kena pergi report polis, kena pergi JPN, macam mana tata cara nak memandikan jenazah, macam mana position mayat dalam kubur, berapa rukun solat jenazah tu berapa rakaat, kadang ada orang jawab 2, 3, so tak berapa nak tahulah tu. So katakanlah semua ni pun kita dah tahu, soalan yang saya nak tanya sebenarnya pernah tak kita amal? Sebab menguruskan jenazah ni bukanlah benda yang hari-hari kita jumpa.
bukanlah sebulan sekali, 2 bulan sekali, kadang-kadang 10 tahun sekali baru jumpa sekali. Kerana sepanjang kita hidup tak pernah pun kita jumpa ataupun amalkan ataupun uruskan jenazah orang yang kita sayang. Sebab bila sampainya waktu tu, saya nak tanya, berani tak kita? Bila ada mayat di depan mata, yakin tak kita? Kuat tak emosi kita? Sebab selalunya bila orang yang meninggal tu adalah orang yang dekat dengan kita, sangat kita sayang, normally kita sangat emosi dan terduduk time-time tu juga. So katakanlah dah cukup ilmu semua, inilah soalan yang saya nak tanya. Dan nombor 3 adalah kita tengoklah ukhuwah zaman dulu, 20-30 tahun dulu dengan yang zaman kini lah. So kebanyakan sekarang orang sangat sibuk, kurang mengenali masyarakat sekeliling. Kalau dulu bukan setakat jiran sebelah, jalan sebelah, even taman sebelah pun kita kenal. Sekarang dah masing-masing sibuk dan terutamanya orang di bandar-bandar besar yang duduk dekat apartmen, kondo, flat, kadang-kadang jalan sebelah pun dia tak kenal. Dan apatah lagi kalau kita berada di kejiranan majoriti yang non-Muslim. Takkan kalau terjadi apa-apa pada kita ataupun orang yang kita sayang, kita nak harapkan jiran kita yang non-Muslim tu untuk uruskan kita, kan? Okay. Persoalan nombor 4 pula, macam mana kalau waris berlainan kawasan? Sekarang dah ramai orang hijrah ke bandar besar. Daripada Kelantan ke Georgetown, Kuala Lumpur, Johor Bahru, untuk mencari rezeki, mencari sesuatu nasib untuk bekerja. So katakanlah kat situ tak ada siapa-siapa yang dikenal, tak ada saudara mara. Kalau berlakunya sesuatu pada mereka, macam mana kita yang jauh ni nak uruskan jenazah orang yang kita sayang tu? Tu kalau bekerja, macam mana pula kalau menetap? Dan boleh fikirkan juga macam mana saya doakan semua yang ada dalam ni qualify jadi untuk Star Club dan semua dapat pergi ke Australia tahun depan. Saya doakan, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi bayangkan kalau kita qualify, kita pergi Star Club dekat Australia, na'udzubillah min zalik, kita terima berita yang kurang enak, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi sudah tak ada lagi. Time itulah juga kita nak cari tiket nak balik. Cari tiket, nak kena tunggu dah berapa jam, flight 8 jam, mungkin mengambil masa 1 hari. Tadi saya cerita pasal keperluan untuk bersegera, kan, macam mana nak uruskan, takkan nak biarkan jenazah orang kita sayang tu dilambat-lambatkan urusan kendaliannya. So macam mana kalau benda macam tu berlaku? Kita pun tak tahu kat mana kita akan meninggal, kan, kita tak tahu bila kita akan meninggal. Dan nombor 5 yang saya nak share adalah kita ada buat survey dengan INSAF. Satu Selangor, Masjid Satu Selangor ada 14 masjid yang participate dan dia punya partisipan survey itu lebih kurang 1,000 orang, dan kita agak terkejutlah di mana lebih daripada 50% tak tahu apa itu skim karet kematian. Sebab masing-masing sentiasa bekerja dan tidak melazimi karya masjid. Kalau yang tak tahu skim karet kematian dah lebih 50%, yang ambil skim karet kematian lagilah rendah. Betul tak? Dan nombor 6, mungkin kita boleh tengok sikit pasal kemampuan kewangan, di mana terutamanya zaman-zaman COVID ni, ramai berpendapatan rendah, kena buang kerja, kena retrench, M40 turun jadi B40. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, baru-baru ni dekat PUBSN punya Facebook, dia ada post pasal PUBSN aspirasi. Dia punya statement adalah 75% daripada rakyat Malaysia tidak mampu nak keluarkan RM1,000 di waktu kecemasan. Ada nampak tak? Ke tak perasan? Ada, kan? So itulah pasal satu lagi, kalau ada duit pun mungkin tiada akses kepada akaun pasangan. So ini adalah 6 benda yang boleh kita fikirkan sejenak. Tapi saya percaya deep down dalam hati kita, dalam hati naluri kita akan tertanya, takkanlah kita Muslim ni yang berada di Malaysia, di mana agama rasminya adalah agama Islam, ada masalah nak uruskan jenazah bila jenazah tu meninggal dunia. Betul tak? So kat sini saya nak share sikit pasal artikel yang saya dapat jumpa. Contohnya pada April 2019, 2 tahun lepas, Malaysia digemparkan oleh satu berita di mana seorang bapa ni, dia disuruh pulang oleh satu surau sebab tak cukup RM300 nak uruskan jenazah baby dia. Surau tu dia tak nak uruskan jenazah baby dia hanya kerana tak cukup RM300. Sampai
Masuk berita, NGO kena masuk campur, barulah selesai urusan jenazah baby ni. So kita minta kita semua dijauhkanlah dari perkara-perkara macam ni. Majalah Labur juga Disember 2020 dia ada keluarkan satu artikel di mana hanya mereka yang pernah menguruskan jenazah kenalan ataupun keluarga sendiri yang tahu betapa pentingnya karat kematian tu. Betapa penting atau betapa susahnya nak uruskan jenazah tu. Dan saya bersetujulah sebab saya ada pakcik isteri saya dia meninggal 2-3 tahun lepas dan dia orang invite saya uruskan jenazah. Time tu memang baru nak belajar, bergetar semua ada. Dan seterusnya Julai 2019, boleh Google ni, artikel ni panjang, dia pasal pentingnya karat kematian. Walaupun dia panjang, benda yang saya nak highlight kat sini adalah ada kes di mana surau atau masjid tu dia tetap uruskan jenazah si mati tetapi dengan sedikit kelonggaran berhutang. So tak berapa nak sedap lah bila nak uruskan jenazah orang yang kita sayang ni, tapi kena berhutang. Dan kes yang paling tragik sekali adalah hanya kerana tak mampu nak bayar RM800, pihak berwajib tak membantu, malah mangsa sendiri tak peka, tak cukup ilmu, jenazah orang yang dia sayang tu terpaksa diuruskan secara bukan Islam. Dia bakar mayat jenazah tu. So sedihlah bila kita dengar. Dan yang terbaru adalah Ogos sebulan lepas, di mana kos urusan jenazah pesakit COVID-19 dianggap melampau. Yang ni berlaku dekat Kelantan lah, Kota Baru, di mana organisasi tu dia charge 1,300 sehingga 1,800 untuk tayamum sahaja. Itu tak termasuk lagi dengan keranda cari peluk kubur, bayar peluk kubur, tukang penggali kubur, semua tu senang-senang je atas RM2,000. So apa yang saya nak kata kat sini, walaupun kita berada di Malaysia tapi perkara-perkara ni masih lagi berlaku, cuma kita je kurang sedar, tak berlaku kat sekeliling kita, tapi benda ni ada berlaku. Okay. So atas sebab-sebab ni semua, kita tahu pentingnya jenazah perlu diuruskan secara segera, sebaik-baik mungkin, dan 6 perkara yang perlu kita fikir, dan kita tahu sekarang betapa pentingnya skim karat kematian tu. Setuju tak kalau saya kata dana karat kematian, skim karat kematian tu adalah penting pada masa kini kerana dia berfungsi sebagai penyelesaian baru untuk keperluan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebab apa? Sebab dia menyelesaikan 4 perkara utama ni. Satu, dia menyediakan bantuan kewangan. Nombor dia mempercepatkan proses pengkebumian di mana orang yang menguruskan jenazah tu adalah ahlinya, orang yang biasa buat. Memang dia dah berpengalaman. Dan nombor 3, dia memenuhi tanggungjawab sosial. Yang ni fardu kifayah kita lah sebagai Muslim dan masyarakat di sekeliling kita. Dan nombor 4, dia membantu proses membuat keputusan. Time ni memang kita akan imo lah. So, boleh tak bantu saya? Selalunya kita dengar skim karat kematian ni kat mana? Tahu tak? Surau, masjid. Masjid, surau kan? Okay. So, kita tengok sikit skim karat kematian dekat masjid ataupun surau ni yang kita buat survey dengan INSAF, satu Selangor itu 14 masjid. So, kita dapati bahawa kelayakan dan pendaftaran skim karat kematian ni dia berbeza mengikut masjid. Ada yang kata dia mestilah lahir kat situ. Ada yang kata asal dia bermas tahun tu kat situ cukup. Ada yang kata you duduk rumah sewa pun tak apa asal you ada kat situ, tak ada masalah. Lain-lain lah setiap masjid dan kebanyakan dia tiada akses terus untuk status terkini dia punya skim karat kematian sebab yang jaga tu adalah AJK. Kalau nak tahu kena contact AJK tu. Dia pun tak available untuk kita 24 jam lah. Dan kebanyakan dia kutip secara tunai. Dan item nombor 2 pasal manfaat dan sumbangan. Jumlah sumbangan dia berbeza ikut kariah. Macam tempat saya dekat Teras Jernang Bangi ni, dia setahun RM84. So sebulan RM70 lah, dia ambil sekali setahun RM84. Ada tempat yang sampai RM120, RM150, yang paling murah pun mungkin dalam RM30 ke RM50 setahun. Dan sebahagian masjid dia hanya menyediakan perlindungan kurang daripada RM1,000. So kalau kos tu lebih daripada RM1,000, waris kena top up. Dan alhamdulillah sebilangan daripada masjid surau-surau ni dia menyediakan hibah, kasih duit tapi rata-ratanya bawah RM300 lah. Penyertaan juga adalah terhad. Macam mana pula dengan pentadbiran dan pengurusan dana? So sebahagian dia asingkan dana karat kematian ni, alhamdulillah
ada juga dia combine sekali dengan fund masjid. So ni dia macam ada grey area sikit lah. Dan dana khairat kematian ni dijaga oleh sukarelawan atau AJK masjid. Dan kebanyakan cara merekod data ni dia guna buku hard copy, dan kalau canggih sikit pun dia guna komputer sampai Excel spreadsheet. So semua ni, atas semua ni sebab itulah dia punya punca, dia punya reason kenapa kita memperkenalkan True BSN Aman, di mana dia menggabungkan khairat kematian, peer-to-peer ataupun crowdfunding bersama teknologi digital dalam satu platform, dan terhasilnya Perbebasan Aman. Perbebasan Aman dia guna daripada Google Play Store ataupun Apple App Store lah, boleh download kat situ je. Jadi maklumat umum pasal Perbebasan Aman ni adalah buat masa ni kelayakan umur bermula daripada 19 tahun sehingga 65 tahun. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia, even PR pun kita accept. Dan satu benda yang unik pasal Perbebasan Aman ni yang menarik adalah dia tak ada underwriting, dia cuma ada satu health declaration je, di mana yang diminta anda tiada penyakit terminal, itu je. Yang lain dia akan lain-lain punya application dia akan terima sebagai Perbebasan Aman punya community. Penyakit terminal ni bukan penyakit kronik, bukan penyakit kritikal, dia penyakit terminal lain. So kalau nak tahu penyakit terminal, boleh buka kita punya certificate, cover certificate dekat CI listing tu yang 43 tu. Dekat belah-belah bawah, tak ingat 41 ke 42 macam tu, dia ada definisi penyakit terminal. Sebab dia penyakit terminal salah satu CI yang kita cover lah dekat normal product ni. So dekat situ dia bagi tahu dengan kata mudahnya, dia kata doktor kata pesakit ni dia tiada harapan untuk sembuh, dan dia anggarkan pesakit ni cuma ada paling lambat 12 bulan untuk hidup. Dia tak boleh kasih apa-apa lagi rawatan aktif kecuali nak melegakan sakit. Dia kasih painkiller macam tu je lah. Itu adalah penyakit terminal. Jadi selain daripada itu, bukan penyakit terminal dan layak untuk apply Perbebasan Aman. So joking aside, so kalau setakat ada diabetes, kalau setakat baru kena stroke, ada keluar hospital apa semua kan, tak pun kena baru kena COVID-19 kategori 1, kategori 2, kategori 3, boleh, bukan dah sembuh, tengah kena COVID-19 pun boleh apply Perbebasan Aman dan akan di-accept dia punya application tu. Okay? So tak payah tunggu sembuh, tak payah tunggu 6 bulan, tak payah, semua boleh apply Perbebasan Aman so long tiada penyakit terminal, bukan penyakit kritikal. So pelindungan sehingga umur 70 tahun, tempoh menunggu untuk manfaat kematian macam biasa 30 hari untuk natural death, untuk accidental immediately. Tempoh menunggu untuk manfaat khairat pula 0 hari. Pengecualian adalah bunuh diri untuk manfaat kematian, tapi untuk manfaat khairat dia tiada pengecualian. So basically dia macam garanti lah. Walau apa jua sekalipun, bila anda jadi Perbebasan Aman punya community, manfaat khairat tu kita akan bayar walau apa jua sekalipun, garanti. Right? So manfaat Perbebasan Aman ni dia sangatlah ringkas, tapi bagi saya dia sangat bermakna. Kenapa? Sebab dia ada manfaat khairat ni RM3,000, di mana boleh pilih untuk waris, boleh pilih untuk terima tunai RM3,000. Tapi kalau terima tunai, kenalah macam biasa hantar dia punya dokumen, death certificate, IC apa semua, the normal punya dokumen. Ataupun guna khidmat pengkebumian rakan Perbebasan Aman, iaitu My Uncle Semumin. Yang ni benefit dia immediate. Kenapa saya kata immediate? Once Perbebasan Aman punya pelanggan tu ataupun community tu meninggal dunia, apa waris boleh buat adalah dia boleh call My Uncle Semumin, bagi tahu contohnya ayah saya baru saja meninggal dunia, dia salah seorang pelanggan Perbebasan Aman, saya nak minta My Uncle Semumin untuk uruskan jenazah beliau. So orang My Uncle Semumin akan buat pengesahan identiti. Dia just nak make sure yang dia pelanggan Perbebasan Aman dan sertifikat dia enforce. Once dia dapat that confirmation, terus dia buat kerja. Tak payah nak hantar IC apa semua, tak payah tunggu death certificate, tak payah. Straight away. Meninggal, call, jalan. Tu manfaat khairat kalau guna perkhidmatan pengkebumian My Uncle Semumin. Immediate, dijamin.
sebaik saja jadi pelanggan perbebasan aman. Alright. Nombor 2 mengenai manfaat kematian RM7,000. So ada yang tanya saya, kalau perbebasan aman ni aim dia adalah untuk manfaat khairat, aim dia adalah untuk kira macam buat centralized, digitalized skim khairat kematian di Malaysia, kenapa perlunya manfaat kematian RM7,000 ni yang lagi besar daripada manfaat khairat RM3,000? Okay. So jawapan dia adalah kita punya aim untuk kematian ni adalah untuk waris gunakan duit tersebut sementara menunggu urusan urusan harta pusaka faraid selesai, ataupun sementara menunggu waris dia stable nak dapat kerja baru kalau dia jadi breadwinner kan, ataupun nombor 3 adalah sementara menunggu pampasan hibah takaful yang lebih besar, anugerah plus, warisan plus RM350,000 sum covered dan ke atas. Kenapa? Sebab kita committed untuk manfaat kematian perbebasan aman ni, dia punya turnaround time untuk dia punya proses manfaat kematian adalah antara 3 ke 7 hari hari bekerja. So kita tahu yang untuk kita punya normal produk ni selalunya dia akan mengambil masa 14 hari bekerja maupun lebih kurang sampai 3 minggu ke sebulan lah baru dapat. Itu pun kalau tak ada apa-apa query yang lain, investigation yang lain kan. So guna dia adalah untuk guna RM7,000 sementara menunggu pampasan hibah takaful yang lebih besar untuk interim punya expenses. Sebab itulah kenapa kita adakan juga manfaat kematian RM7,000 ni untuk perbebasan aman. Boleh pilih hibah as beneficiary ataupun wasi sebagai executor. Alright. Item nombor 2 yang saya nak cerita pasal perbebasan aman ni adalah dia mesra kos. Sebab amount pendaftaran dia hanyalah RM120, di mana daripada RM120 yang pertama kali bayar ni, RM30 akan pergi wakalah charge, upfront wakalah charge, lagi RM90 ni kira dalam masuk akaun bersama, macam ISA, PUA. So itu adalah duit pelanggan, duit customer, duit you sendiri. Kalau jadi apa-apa, meninggal ke ataupun surrender, duit tu akan dipulangkan semula apa saja yang dalam akaun bersama tu. Tu first time registration RM120. Kalau guna promo code hari ni bayar RM90 lah. Ya, kira PBSN tak ambil apa-apa wakalah charge. Semua masuk dalam akaun bersama. Di mana perbebasan aman ni dia tak ada fixed monthly contribution. Dia cuma ada perkongsian bulanan yang bermula daripada RM0 sampai maksimum RM20. Ya, dia bermula RM0. Macam mana RM0 ni? Jadi saya cerita sedikit. Dan setiap tahun kita akan charge wakalah tahunan RM15. So first year 30, second year and onwards kita ambil RM15 sahaja. So kalau bagi 12 bulan, RM1 lebih sikit je. Dan paling penting sekali dia mudah dan telus. Again, dia bukan agensi produk. Siapa-siapa boleh subscribe perbebasan aman pada bila-bila masa dan di mana jua sendirian, tak ada masalah. Tak perlu laporan perubatan. Nomination dan claim semuanya boleh dibuat melalui perbebasan aman apps. Tak payah nak hantar the real dan certificate apa semua ke PBSN customer service ke claim department ke, tak perlu. Semuanya go through perbebasan aman apps. Alright. Dia ada akses terkini 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Boleh tahu berapa bilangan peserta, berapa banyak amount tuntutan, berapa baki akaun bersama. Semuanya very transparent lah melalui apps tu sendiri. Dan paling penting sekali dia tiada kebimbangan, di mana bila dia punya akaun bersama tu jatuh bawah 40, kita akan buat tambah nilai automatic fix RM60 sahaja. So tak ada cerita macam terlupa bayar, tak ada. Dia automatic top up. Dan yang paling penting sekali, manfaat khairat tu adalah dijamin walau apa jua sekalipun, sebab kita percaya hak untuk jenazah seseorang itu diuruskan adalah hak setiap Muslim. In fact, dia adalah hak setiap insan di muka bumi ni. Sebab tu kita jamin manfaat khairat kematian ni, supaya jenazah kita ataupun orang kita sayang tu pasti diuruskan secara segera dan sebaik mungkin, dan boleh tarik diri pada bila-bila masa. Okay, so itu adalah sedikit pasal perbebasan aman. So sekarang nak share sikit pasal partner perbebasan aman, My Angkasa Mumin ni. Kenapa kita collaborate dengan My Angkasa Mumin? Sebab kita nak membantu urusan
jenazah tersebut dengan cepat, mudah, yang paling penting sekali menurut syarat, dan kalau boleh tanpa tunai lah. Sebab kalau kita guna servis My Customer Me ni, dia akan ambil flat RM3,000. Dia tak akan minta apa-apa tambahan kecuali special cases lah. Kalau setakat daripada Johor Bahru nak bawa jenazah balik ke Perlis, semua tu within dia punya package, tak perlu tambah 1 sen pun. Tapi kalau nak kena masuk hutan, nak kena sewa 4x4, helikopter apa semua tu, of course lah kena tambah lah sikit. Tak pun daripada Semenanjung nak ke Sabah Sarawak kena guna kapal terbang, tu kau kena tambah sikit lah. So dia ada 3,000 panel pengurus jenazah di seluruh Malaysia, beroperasi 24 jam dan mendapat, My Customer Me ni mendapat sokongan dari majoriti majlis agama negeri dan pejabat mufti. Apa yang My Customer Me ni tolong buat? So saya boleh kata dia tolong uruskan daripada A sampai Z, di mana dia daripada tolong buat laporan polis, mandikan jenazah, kafankan jenazah, solat jenazah, pengkebumian, dan kalau dia amalkan bacaan talqin, dia akan tolong buatkan, carikan plot kubur, keranda, semualah. Pengangkutan jenazah dari hospital ke surau, ke rumah, sampailah ke tanah perkuburan. Dan walaupun My Customer Me uruskan semua ni, tetapi dia sentiasa galakkan waris untuk bersama-sama mereka untuk uruskan jenazah bersama-sama, sebab itu adalah momen-momen terakhir kita dengan orang yang kita sayang. Mungkin itu adalah khidmat kita yang terakhir kepada mereka ataupun beliau. Okey, setakat itu adalah Perbebasan Aman punya partner, My Customer Me. Sekarang saya nak cerita sikit pasal saya boleh skip lah yang ni, part ni tak ada apa pun. Perbebasan Aman boleh dapat daripada Google Play Store, Apple App Store, download. You can start to subscribe Perbebasan Aman. Perbebasan Aman hanya boleh guna debit card ataupun credit card. Tak boleh guna FPX ataupun online payment. Okey, sekarang macam mana nak cerita pasal macam mana kita gunakan Perbebasan Aman ni, RM90 tu. Macam mana saya kata perkongsian bulanan tu RM0. Right? Katakanlah first time kita subscribe Perbebasan Aman, kita kena bayar RM120. RM120 ni kita akan deduct daripada debit card ataupun credit card kita lah first time. Dan RM90 tu akan masuk dalam akaun bersama. Katakanlah bulan tu, Mei 2020, ada 3,000 orang peserta dalam Perbebasan Aman punya komuniti. Mei tu juga ada 2 orang ahli meninggal dunia. So RM10,000, RM10,000, RM20,000, kita ada 4% wakalah charge, claim wakalah charge. So nak kena bayar RM20,800. Apa yang kita buat? Kita bahagikan RM20,800 ni dengan semua peserta Perbebasan Aman yang ada masa bulan tu. So kes ni 3,000 orang. So kita bahagikan dapatlah RM6.93 seorang yang akan ditolak daripada akaun bersama RM90 tu. So kita tak tolak RM7 ni daripada debit atau credit card, tak. Kita akan ambil pada akaun bersama 90 tu je. So akaun bersama akan turunlah jadi RM83.07. So bayangkan kalau komuniti Perbebasan Aman sekarang ni ada 30,000 orang. 2 orang meninggal dunia, komuniti ada 30,000. So seorang akan kena deduct 70 sen pun tak sampai. Bayangkan pula kalau ada 300 orang dalam Malaysia ni, komuniti Perbebasan Aman, 2 orang meninggal, seorang nak kena deduct tak sampai 7 sen pun. Sebab itulah kita sekarang bersungguh-sungguh nak meramaikan lagi komuniti Perbebasan Aman ni. Right? Okay, tu kalau ada claim. Macam mana kalau tak ada claim? Katakanlah Jun, Julai, Ogos tak ada claim. So kalau tak ada claim, tak ada tolak apa-apalah. So tadi RM83.07 tu maintain lah RM83.07. So fun fact, semenjak Perbebasan Aman launch tahun lepas, November 2020, saya join. Sampai hari ni, kira sampai bulan 8 lah, bulan 9 baru masuk, belum ada apa-apa claim lagi yang complete submission ataupun kita bayar. So RM90 saya tetap RM90. So saya boleh kata saya dapat coverage RM10,000 sum covered dalam Perbebasan Aman ni secara percuma. Lebih kurang macam tu lah. Boleh tak saya kata macam tu? Lebih kurang lah yang RM30 sum, wakalah charge tu tak kira sangat lah. Okay. So tapi macam mana pula kalau tiba-tiba bulan tu ramai yang meninggal, berlaku peristiwa malapetaka, catastrophic event, katakanlah bulan 9, 10 orang komuniti Perbebasan Aman meninggal dunia,
kita perlu bayar RM104,000. So RM104,000 ni bagi 3,000, patutnya seorang kena bayar RM34.67 bulan September tu. Tapi kita hadkan deduction daripada akaun bersama kepada RM20 saja, dan balance RM14.67 tu kita brought forward bulan depan. So untuk bulan September jadi daripada RM83 turun RM63. So katakanlah kita surrender pembebasan aman bulan September ni. So kita akan dapat balik yang RM63 tu. Dia takkan charge kita yang RM14.67. Tu tak kira hutang. Tu kira clean cut RM63.07. Apa saja dalam kita punya cash value. Okay? So kata Oktober tak ada apa-apa claim, so tolak RM14.67 je, dan katakanlah November berlalu, Disember berlalu, tolak beberapa ringgit dan akaun bersama turun bawah 40, kita akan buat fix top up RM60 daripada debit ataupun credit card. So daripada bulan 5 sampai bulan 12 ni dah 7 bulan, baru second time kena charge daripada debit credit card RM60. So macam saya sekarang dah dekat 9-10 bulan, sebayar RM120 masa awal tu je lah. Sampai sekarang tak ada kena tolak apa-apa lagi. So kalau tak ada claim, katakanlah tak ada claim sampai 2-3 tahun. So masih bayar RM120 untuk 2-3 tahun tu. Tolak RM15, wakalah charge tahunan je. Okay. So sebenarnya sampai situ saja untuk pembebasan aman punya produk, benefit. Kenapa pembebasan aman ni bagi saya sangat bermakna. Saya dah subscribekan untuk satu family saya sebab dia sangat affordable, bukan kena bayar tiap-tiap bulan. So yang lain ni hanyalah untuk macam mana cara-cara untuk nak subscribe pembebasan aman. So kat sini saya nak tanya, ada soalan tak setakat ni? Ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Terang sangatlah saya explain ni. Alright? Okay, so kalau macam tu tak ada soalan, mungkin saya boleh ambil lagi 3-4 minit saja sebelum saya habiskan. Macam mana tersangkut lah pula. Sekejap kena stop share. Lepas tu share balik. Okay, saya skip je lah. Semua ni tak ada apa sangat. So pasal My Customer Moment ni, kalau you guna servis My Customer Moment, just call 1800-38777. Dekat dalam apps tu ada nombor dia, boleh call je, dia akan uruskan. Dan yang benda yang paling penting sekali, dia waris tak perlu nak buat apa-apa dah lepas tu. Sebab My Customer Moment juga akan tolong uruskan claim yang RM7,000 tu. Okay? Kalau tak nak guna My Customer Moment, boleh submit claim melalui apps pembebasan aman ni. Tak perlu, siapa-siapa boleh tolong submitkan, tak perlu jadi pelanggan pembebasan aman. Sebelum login punya page tu ada button hantar tuntutan, klik je, dia akan bagi tahu apa dokumen kena ada. Ambil je gambar black and white, death certificate, IC apa semua, upload, claim akan diuruskan. Black and white, tak payah CTC pun. Asal dia bukan black and white, berwarna. Tak payah CTC pun, asal ada warna je dah kira okey, tak perlu certified true copy. Dan kat sini saya nak cerita sikit lah macam mana pembebasan aman ni boleh tolong dalam lead generation. So kat sini saya bahagi kepada 2 senario. Pertama, saya panggil visible potential client, di mana bila kita share pembebasan aman, katakanlah daripada WhatsApp, Facebook ataupun Telegram. So prospek tu dia contact balik kita, berminat untuk tahu lebih banyak, lebih lanjut tentang pembebasan aman. So tentulah kita boleh share tentang pembebasan aman beserta dengan produk-produk yang lainnya. So kita boleh close 2 produk dalam satu masa lah. So ni kita dapat commission, kita dapat RM5 referral fee, dan lepas tu mungkin customer tu boleh refer pembebasan aman kepada saudara mara dia, dan proses tu akan bermula cycle over and over again. Dan nombor 2, apa yang saya panggil adalah invisible potential client, di mana kita dah share pembebasan aman, prospek tu berminat tapi dia tak contact kita balik. Dia senyap-senyap ambil pembebasan aman, guna kita punya referral code, handphone number kita yang berdaftar dengan Prudential, dan dia subscribe pembebasan aman. So tanpa you tahu, you akan dapat RM15 referral fee, dan dalam pada masa yang sama kita akan tag customer tu sebagai dalam you punya pro leads, sebagai you punya leads, dan daripada situ you boleh contact customer tu untuk cross sell dan upsell.
the normal product. Then cycle tu akan start all over again. So perbebasan aman ni dia boleh you boleh gunakan sebagai door opener satu. Satu lagi you boleh gunakan door closer. So you boleh close dua-dua ataupun saya boleh kata perbebasan aman ni selalunya bila customer kata oh saya tak cukup bajet apa semua kan. Sebab perbebasan boleh close perbebasan aman ni sebab perbebasan aman ni dia sangat affordable dan kita tahu kalau orang tu kira macam kadang-kadang orang kasih alasan tak ada duit semata-mata alasan nak avoid kita betul. Tapi kalau orang tu dia betul-betul tak ada duit, kita propose perbebasan aman, dia ambil sebab sangat affordable, kita tahu customer tu ada kesedaran dia basically potential quality prospect ataupun quality potential client yang kita boleh follow up di kemudian hari bila dia punya financial ataupun keadaan diri dia lebih bagus in terms of kewangan ni. So kat situ saya rasa kita guna perbebasan aman ni salah satu cara untuk kita boost kita punya sales TPC apa semua. Alright? So sampai situ saja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya saya sekarang, tak pun boleh tanya saya di kemudian hari. Jadi marilah sama-sama kita beramai-ramai langgan perbebasan aman dan jadilah sebahagian daripada komuniti perbebasan aman pada hari ini. Jadi saya pass semula floor kepada Encik Razlan. To you Encik Razlan. Okey, terima kasih Sopan. Ya Allah, penerangan yang sangat mantap daripada kita punya salah satu orang daripada HQ yang develop produk, betul yang Sopan kan? Orang-orang yang saya dulu jadi takaful business development. Saya group juga dulu masa kat KL. Betul. Lepas tu dah masuk produk, sekarang saya dekat strategic partnership dan customer analytic. Nampak. Bunyi macam gempak, biasa je. Bunyi pun gempak dah. So memang mesti Allah gempak lah tu kan. Sebab tu kod HQ kat depan tu. Alright, so saya open the floor untuk tu. InsyaAllah next CEO. InsyaAllah amin. Kita doakan Sopan jadi CEO. InsyaAllah amin. Alright, saya open the floor untuk dalam 3 soalan ke 2 soalan lah, 2 soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak kepada Sopan? Anything? Saya open the floor sekejap. Tak ada Alright, terima kasih Sopan. First of all, terima kasih juga kepada Azwan tadi performance review and everything untuk Saha Group Kajang. Thank you so much untuk feedback balik bagi kita balik data-data tu every month. Dan juga terima kasih kepada Sopan untuk perbebasan aman ni. Saya insyaAllah kita semua dah dengar, kita semua dah tahu dah perbebasan aman ni macam mana. Direct daripada salah satu jugalah orang-orang kuat daripada Prudential ni. Thank you so much Sopan. So saya harap semua ejen dah tahu dah. So kita boleh promo lah benda ni. Kita boleh, first of all mungkin kita dulu kot. Macam Sopan tadi dia kata satu keluarga dia dah buat. Satu keluarga dia dah sign up lah benda ni. Memang benda ni bagus. So why not kita start dengan diri kita dengan family members kita dulu. Lepas tu kita boleh war-warkan ni dekat satu Malaysia. Semua klien-klien kita first lah. Alright, so satu produk yang sangat bagus daripada PBTB punya department. Thank you so much daripada Azwan dan juga Sopan lah. Alright, wakil daripada PBTB. So saya nak tanya kepada leader-leader Kajang, ada apa-apa tak nak tambah daripada Zohimi ke? Tak ada Alright, Fizi, Martin? Tak ada Alright, so terima kasih banyak-banyak Sopan dengan Azwan.